teh. Yalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri wa sta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran, rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita hari ini sambung lagi Risalah Al-Mahid lil Mubtadi'in, muka surat 29. Muka surat 29. Muka surat 29. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Muka surat 29, maksud darah keluar. Apa yang dimaksudkan dengan keluar
darah keluar. Maka keluar-keluar tu, apa yang dimaksudkan dengan keluar? Apa yang dimaksudkan dengan keluar darah ialah keluar dari faraj. Keluar darah tu dari faraj, walaupun tidak mengalir sampai keluar sekalipun, walaupun hanya ada tanda kotor ataupun kita panggil stain sekalipun, walaupun tidak mengalir sekalipun, asalkan ianya terdapat warna, asalkan ianya terdapat warna darah apabila diperiksa, maka itulah yang dimaksudkan dengan keluar. Kadang-kadang yang dimaksudkan dengan keluar tu keluar mengalir darah tu. Kadang-kadang yang dimaksudkan dengan keluar tu bukan keluar mengalir, bukan. Ianya tak mengalir tapi ianya keluar, iaitu ada tanda bila cek. Istilah yang sering digunakan pada keadaan ini adalah fatrah. Keadaan yang apabila cek ada tanda darah, sama ada warna hitam, warna merah, warna kuning, warna coklat, atau mungkin warna keruh, warna tanah. Tapi dalam keadaan darah yang keluar tidak mengalir. Bila cek baru tahu ada. Istilah dia panggil fatrah yang kita akan bincang pada muka surat yang akan datang nanti. Tempat yang wajib diperiksa adalah zahir faraj, iaitu tempat yang wajib dibasuh ketika istinja. Tempat yang wajib dibasuh ketika istinja, ketika nak buang air, ketika selepas buang air, ketika nak mandi wajib, maka ada bahagian-bahagian yang wajib dibasuh, iaitu dia panggil zahir faraj, iaitu tempat yang wajib dibasuh ketika istinja. Keadaannya dalam posisi duduk bertinggung, duduk bercangkung, atau berjongkok. Tengok bergantung pada bahasa kita masing-masing lah. Caranya dengan memasukkan kapas atau seumpamanya. Jika ada kesan warna darah, maka dihukum ianya sedang haid, walaupun tidak mengalir keluar. Di sini dapat menolak satu pemahaman yang salah, bahawasanya haid adalah apabila darah itu mengalir. Jika ianya sekadar ada tanda kotor, tanda stain, ianya bukan haid, kerana haid adalah mengalir. Menolak pahaman yang salah tadi. Sama ada ianya mengalir atau ianya tak mengalir, jika ada tanda warna ketika diperiksa, dicek, maka ianya adalah darah. Bila ianya adalah darah, jika ada kesan warna darah, maka dihukumkan ianya sedang haid walaupun tak mengalir keluar. Mana-mana bahagian yang terzahir ketika duduk bertinggung, jika tidak dikenakan air ketika mandi hadas besar, maka tidak sah mandi wajibnya. Tujuan saya sebut mana-mana bahagian yang terzahir ketika duduk bertinggung, jika tidak dikenakan air ketika mandi hadas besar, maka tidak sah mandi wajib. Tujuan nak bagi tahu ni adalah, pertama, mandi wajib kena duduk, barulah air tu rata habis ke tempat yang zahir. Yang kedua, apabila duduk ada darah ketika duduk tu, bila dicek, maka darah itu adalah darah haid. Kesannya sangat besar. Kesan apa ni? Kesan apabila tak tahu kaedah ni, tak tahu kena duduk, tak tahu kena duduk ketika mandi wajib, tak tahu apabila tak rasa ada darah, tapi bila cek ada warna darah, tak tahu hukum ini. Kesan dia apa? Sangat besar, kerana menyebabkan berlaku pengharaman tanpa disedari. Tanpa dia sedar berlaku perkara yang haram. Apabila ianya melakukan ibadah seperti solat, kalau dia solat, maka berdosalah sebab dia solat dalam keadaan haid, walaupun tak mengalir keluar. Berdosa solat dia tu. Ketika dia jika dia mandi wajib tanpa duduk, menyebabkan ada anggota zahir yang tak kena air, maka solat dia tak sah kerana dia berhadas besar. Walaupun dia kata dia dah mandi, tapi hakikatnya mandi dia tak sah.
Tu penting duduk tu. Membaca dan memegang Al-Quran, dia tak sedar ada darah. Dia tak cek. Memang darah tu tak mengalir, tak ada, tak terkeluar pun. Tapi bila cek, ada. Tapi dia tak cek kerana dia tak tahu kaedah ni. Maka dia baca Quran dan pegang Quran, hukumnya haram, dosa besar lagi. Memasuki masjid, dia tak tahu ada darah, dia masuk je masjid macam biasa, maka haram, dosa lagi. Berjimak, bersetubuh suami isteri, dia tak tahu ada darah apabila dicek, tapi tak mengalir, maka berjimaklah ia, berdosa besar. Dan semua perkara yang diharamkan ketika berhadas besar tak boleh buat semualah. Walaupun istilah yang dipanggil fatrah, iaitu darah tak mengalir keluar, tapi kalau cek ada tanda, ada tanda stain tu, sebenarnya dia sedang haid. Jadi kerana itulah dosa yang paling besar adalah meninggalkan kewajipan belajar fardu ain. Kerana itulah dosa paling besar, dosa yang paling besar adalah meninggalkan kewajipan belajar fardu ain. Antaranya hukum hakam haid. Kenapa ni guru-guru kita, ustaz-ustaz kita duduk ulang naik jemu kita dengar. Ulang apa? Ngaji fardu ain, ngaji fardu ain, jangan tinggal fardu ain. Kerana besarnya kesan kalau tak ada ilmu fardu ain tu. Kesan dari segi akidah, kesan dari segi hukum hakam, kesan dari segi penjagaan hati. Malah kalau dalam kita duk bahas ni, kesan daripada hukum hakam haid. Kerana hukum hakam haid fardu ain, siapa tak belajar berdosa. Dosa yang paling besar pula tu, meninggalkan belajar ilmu fardu ain, antaranya ialah hukum hakam haid. Dikisahkan ibu bapa Dajjal bersetubuh dalam keadaan haid dan percampuran benih berlaku ketika itu. Ada kisah riwayat yang mengatakan ibu bapa Dajjal ni, dia bersetubuh dalam keadaan haid dan benih itu bercampur, terjadinya Dajjal ni ketika itu, ketika haid. Maka kita dapat faham, Dajjal ni kan, asal penciptaan Dajjal pun dah tempat yang tak elok, waktu yang tak elok, iaitu bersetubuh ketika haid. Jadi kalau persetubuhan itu berlaku ketika haid, maka dia ada kesan dekat anak tu. Walaupun tak adalah anak tu jadi Dajjal, tapi ada kesan. Maka selain berdosa bersetubuh ketika haid, walaupun tanpa disedari, walaupun kerana tak mengalir, tapi hakikatnya sebenarnya ada, kerana tak cek, ia juga mungkin akan mempengaruhi kecenderungan anak jika terjadinya persenyawaan waktu tu. Jadi anak perangai pelik. Kenapa? Bimbang, takut ketika persetubuhan itu berlaku, ketika itu dalam keadaan haid, yang mana haid fatrah tadi, haid yang tak perasan ada darah kerana terlalu sedikit dan tak mengalir keluar, dan dia pula tak cek. Menurut Imam Al-Ghazali, melakukan persetubuhan sebelum mandi, ini bukan ketika ada darah, bukan ketika ada darah, ketika dah tak ada darah tapi belum mandi wajib. Waktu tu berlaku persetubuhan, haram, tak boleh. Akan mewarisi juzam. Anak tadi tu akan mewarisi penyakit yang tak elok lah, senang cerita. Penyakit juzam, iaitu penyakit kusta kepada anak. Kesihatan anak tu akan terganggu. Jadi kalau menurut Imam Ghazali, dalam keadaan haid dah kering, tak mandi lagi, anak tu akan mewarisi penyakit juzam, penyakit kusta. Macam mana kalau darah tu ada lagi? Yang keadaan yang tadi tu fatrah, tak cek, yang mana dia kata tak ada sebab tak mengalir, sedangkan kalau cek ada. Macam mana kalau berlaku persenyawaan ketika itu? Anak tu lebih-lebih lagi lah dari segi sudut kesihatan, teruk lah. Kalau dalam keadaan kering, tak mandi wajib lagi je pun mewarisi penyakit kusta. Ini kalau ada darah, maka berhati-hatilah dalam masalah ini. Di samping itu, mengikut jumhur ulama, sekiranya seseorang bersetubuh dengan perempuan yang sudah berhenti atau kering darah haid,
Iaitu persetubuhan itu berlaku ketika darah dah tak ada tapi belum mandi lagi. Tetapi sebelum mandi wajib, belum mandi, darah haid dah kering, dah berhenti, berlaku persetubuhan, maka sunat ke atasnya, ke atas lelaki tadi, kafarah, bayar denda, iaitu bersedekah kepada fakir miskin dengan jumlah setengah dinar. 1 dinar berapa? Lebih kurang 1,400, lebih kurang lah. Maka disunatkan untuk bersedekah RM700. Lebih kurang lah. Tengoklah harga 1 dinar berapa nanti. Yang mana jika berlaku persetubuhan jima' tadi tu dalam keadaan belum mandi tapi darah dah kering, RM700 ataupun setengah dinar. Sekiranya bersetubuh ketika darah haid sedang keluar, maka selain daripada ianya salah satu daripada dosa-dosa besar, sunat ke atasnya kafarah, iaitu bersedekah kepada orang fakir miskin dengan jumlah 1 dinar. Kalau persetubuhan tu berlaku ketika ada darah, sama ada darah mengalir atau darah tak mengalir, tak perasan kerana tak cek tadi tu, kerana dia tak mengalir, kerana ada stain, ada tanda aja, nah berlaku persetubuhan ketika itu, maka dosa besar lah. Disunatkan, tak wajib sunat, untuk kafarah bayar denda 1 dinar, 4.25 gram ataupun RM1,400. Kerana masih lagi ada darah waktu tu. Tak wajib. Mazhab Syafi'i sunat, tak wajib. Mazhab Syafi'i sunat, tak wajib untuk bayar tadi. Mazhab Hanbali wajib. Mazhab Hanbali wajib bayar, tak bayar berdosa. Utang, lekat paraid lagi. Baik, habis bab tu. Kita masuk muka surat seterusnya. Masuk muka surat seterusnya. Maksud darah berhenti. Maksud darah berhenti. Maksud darah berhenti pula adalah apabila setelah diperiksa, ketiadaan tanda darah. Itu maksud darah berhenti. Tak ada langsung, tak ada tanda, maksudnya putih. Putih, kalau kapas tu putih, tak ada langsung tanda darah. Tak ada warna hitam, tak ada warna merah, tak ada warna coklat, tak ada warna kuning, tak ada warna keruh. Walaupun sikit pun tak ada. Walaupun sikit. Riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anhuma, kanat an-nisa'u yab'athna ila Aisyah radhiyallahu anha bidurjati fiha al-kursuf fihi sufratu min damil haidi fataqulu la ta'jalna hatta tarayna al-qassata al-bayda turidu bidzalika tuhra minal haidati. Dahulu para wanita datang menemui Aisyah radhiyallahu anhuma dengan menunjukkan kain yang berisi kapas, yakni yang dimasukkan ke dalam faraj, yang padanya ada kesan kekuningan, kesan daripada haid. Lalu Aisyah berkata kepada mereka, janganlah kamu tergesa-gesa untuk mandi dan bersolat sehinggalah kamu melihat warna cecair putih pada kapas yang menunjukkan suci daripada darah haid. Maka jangan tergesa-gesa. Disebut sini jangan tergesa-gesa. Jadi pastikan sebelum mandi tu
pastikan bila cek kapas tu putih. Tak ada warna langsung tak ada warna, putih. Sebagaimana yang masuk kapas, macam itulah yang keluar. Barulah boleh mandi. Jika tidak, selagi tak putih, tak boleh mandi. Tunggu. Sebab Sayyidatina Aisyah penat dia tengok kapas waktu tu. Sorang-sorang mari hantar kapas. Apabila ada tanda darah telah berhenti, maka hendaklah diperiksa bagi memastikannya. Lebih-lebih lagi menjelang tempoh kebiasaan sucinya. Tetapi tidaklah diberati untuk memeriksa setiap minit. Taklah diberati kena periksa setiap minit, kena periksa. Tak. Cek bila ada perasaan, ada rasa dah berhenti ni. Waktu tu cek. Waktu ada rasa tu, ada perasaan, ada kemungkinan darah tu dah berhenti, maka waktu tu lah cek. Kalau kata ada kuning, biar dulu. Dia tak ada waktu yang tertentu ataupun jam yang tertentu untuk diwajibkan cek. Mesti cek waktu sekian. Tak ada gitu. Tidak. Tak ada gitu. Jadi cek bila ni? Cek apabila ada perasaan dah berhenti kot. Ada rasa macam tu, maka ceklah. Tiada kadar waktu tertentu apabila disuruh untuk periksa, tetapi sangatlah digalakkan. Jika tidak keberatan, tak menyusahkan, memeriksa setiap penghujung waktu solat dan sebelum masuk waktu tidur. Jadi maknanya 6 kali je cek. Maknanya 6 kali cek. Kalau tak keberatan, itu yang terbaik. Cek sehari tu 6 kali ketika waktu yang kemungkinan akan berhenti. Dia kata ini dah biasa berhenti dah ni, waktu kemungkinan tu. Ataupun bila perasaan dia datang, kata macam dah tak ada je ni, maka waktu tu cek. Okey. Tapi yang paling cantik adalah cek 6 kali sehari, 5 kali sebelum masuk waktu, penghujung waktu lah, penghujung waktu solat. Dan sekali lagi sebelum tidur. Sambung lagi. Walaupun tiada kewajipan berbuat sedemikian, tak wajib pun buat macam tu, iaitu cek 6 kali sehari. Tak wajib pun. Tetapi bagi mengelakkan ragu-ragu dan menambahkan keyakinan, disarankan berjaga-jaga, disarankan untuk ihtiyat. Kerana nanti bimbang, bila dah kering nanti, kering bila pukul berapa dia jadi was-was. Maka cek waktu semayang tadi tu terbaik. Okey, sebab nak mengelakkan was-was tadi. Disarankan berjaga-jaga apabila ada tanda-tanda kemungkinan darah akan berhenti. Bila ada tanda kemungkinan darah akan berhenti, maka pada waktu itu maka cek pula, tak diberati cek setiap minit, setiap jam, tak ada. Cuma digalakkan sahaja, dituntut sebagai galakan, bukan tuntutan wajib, tidak, digalakkan. Untuk cek 6 kali sehari, 5 kali ketika hujung waktu solat. Mudah kata 5 minit sebelum habis waktu solat, nak masuk waktu baru tu. Zuhur, ujung Zuhur. Kalau Zuhur pukul 4.30, kalau waktu tu memang waktu dah hujung-hujung dah, dapat ada rasa dah hujung-hujung, maka ceknya waktu 4.25. Sebab 4.30 dah masuk asar, cek 4.25. Tengok-tengok ada lagi, cek pula 7.30 maghrib, cek 7.25 dan sebagainya lah. Itu saya bagi contoh aja tu. Tujuannya adalah, apa tujuan? Apa tujuan nak cek 6 kali ni, sedangkan tak wajib pun? Apa tujuan dia? Tujuannya adalah
Untuk memudahkan bagi menentukan waktu-waktu solat yang perlu diqada nanti, jika ada yang perlu diqada. Itu bimbang, takut ada. Contohnya, kalau ada masa lagi, kita akan masuk bab tu nantilah, muka surat seterusnya nanti. Jika ada masa yang membolehkan untuk sembahyang, dapat kadar masa tu, kadar masa takbiratul ihram, kita akan masuk bab tu nanti, maka dia wajib qada. Contohnya 4:30 asar, dia cek 4:25. Bila dia cek 4:25 tu darah dah tak ada, maka dia wajib qada. Dia wajib qada zuhur dia tu. Ataupun dia cek pukul ujung subuh, dia cek pukul 7:10 minit, 7:15 habis subuh. Dia cek pukul 7:10 lah, 7:10, 7:15 habis subuh. Dia cek pukul 7:10. Tengok-tengok darah dah tak ada. Nak semayang mana sempat, nak semayang subuh. Nak mandi lagi, nak itu lagi, nak ini lagi. Maka dia tahu dia kena qada. Jika ada yang dia kena qada nanti, dia tahu, dia mudah, tak ada jadi was-was. Kerana tu digalakkan untuk cek penghujung waktu, supaya tahu nanti nak qada berapa banyak. Okey? Oleh kerana menjadi satu kesukaran dalam menentukan waktu yang tepat bila darah berhenti, menjadi satu kesukaran. Memang sukar nak menentukan secara tepat bila darah tu berhenti. Memang sukar, memang susah tepat-tepat darah tu berhenti bila. Kena cek tiap-tiap minit. Tak, sebab dia kata, dan tidak diberati untuk memeriksa dengan kerap. Tak diberati, tak diwajibkan untuk orang perempuan dia cek setiap 5 minit sebab ujung-ujung dah ni. Tak diberati pun, tak disuruh gitu, tak diwajibkan gitu. Okey. Dan nak menentukan tepat pun tak boleh juga. Nak menentukan secara tepat payah juga. Dan tak disuruh cek setiap saat atau setiap minit atau setiap jam. Maka para ulama meletakkan beberapa kaedah. Beberapa kaedah, iaitu yang pertama, jika sebelum tidur masih haid, kan cek tadi kan digalakkan 6 kali tadi, salah satunya sebelum tidur. Jika sebelum tidur masih haid, maksud sebelum nak tidur ni, cek ada darah dan dia pun tidur. Apabila bangun tidur, telah suci, tak ada haid dah, maka dikira suci saat sebelum tidurnya. Maksudnya yang dia cek tu, kali terakhir dia cek tu lah. Kalau dia cek nak tidur pukul 12 tepat, pukul 12 tepat, kemudian dia tidur, dia bangun esok pukul 6 pagi, dah tak ada darah lah, maka dia kena kira bermula suci adalah pukul 12 tadi, walaupun pukul 12 tu ada darah. Dia kena bermula tu. Ataupun mudah kita kata 12 1 minit. Gitulah kot. 12 tu confirm ada darah, mana boleh kira suci? 12 1 minit. Macam tu. Dia kena kira bermula daripada kali terakhir dia tengok. Dikira suci saat itu. Okey. Sekejap lagi kita bahas. Ada khilaf kat sini. Sekejap lagi kita bahas. Sepatutnya dikira bila bangun lah. Bila nampak darah, baru bila nampak darah maka haid, maka keluar darah. Bila tak nampak darah, maknanya waktu tak nampak, waktu tak ada darah tu lah waktu suci. Kenapa pula nak kira sebelum tidur? Sedangkan sebelum tidur tu, masa tu ada darah lagi pukul 12. Tapi kira suci 12 1 minit. 21 minit. Nanti kita akan bahas, nanti baca dulu. Jika sebelum tidur dalam keadaan suci, sebelum tidur suci, ini dalam masalah darah datang, darah haid datang. Tadi masalah darah haid berhenti, yang nombor 1. Nombor 1 dalam masalah darah berhenti. Yang nombor 2 masalah darah datang. Dengan maksud, jika sebelum tidur dalam keadaan suci, sebelum tidur suci, tak ada darah, dan apabila bangun dalam keadaan haid, bangun ada darah dah, bangun pukul 6, tidur pukul 12, tak ada darah. Sebelum tu memang tak ada darah, memang suci. Bangun pukul 6 ada darah haid, maka dikira haid. Nak kira haid tadi tu sejak melihat darah, iaitu selepas bangun tidur pukul 6 tadi.
Pukul 6 tadi. Maknanya dia ada perbezaan lah kat sini. Dia ada perbezaan di antara perasan darah tu ada dengan dia perasan darah tu keluar. Ada beza. Jika dia perasan dia duduk dalam haid, dia tidur, kemudian dia bangun-bangun, darah dah tak ada. Ketika sebelum tidur tu dia dah check, tak ada darah. Dia dah check, ada darah lagi. Dia tidur. Bangun-bangun, tak ada darah dah. Dari sudut suci dia kena kira bukan daripada dia bangun-bangun tidur, tidak. Bermula suci daripada dia tidur tadi. Mula dia tidur pukul 12. Dari sudut nak menentukan haid. Tadi dari sudut nak menentukan suci. Dari sudut nak menentukan haid. Haid ke tak? Haid ke tak ni, okey? Maksudnya nak menentukan haid kena ada darah lah. Ketika tidur tak ada darah. Ketika tidur tak ada darah. Kemudian bangun tidur ada darah. Maka bermula haid dikira sepatutnya kalau kita nak guna kaedah yang sama, kira sebelum tidur tadilah. Baru sama kaedah. Tak sama. Dia dikira haid bermula dia bangun celak mata tu lah pukul 6. Pukul 6. Jadi maknanya kita dapat faham, untuk menentukan suci ambil ke belakang. Untuk menentukan haid bila nampak darah baru haid. Habis yang sebelum ni entah-entah masa tidur keluar kot, tak ada entah-entah. Dalam masalah menentukan haid. Sebab bangun-bangun darah dah ada ni, banyak ni darah. Maka kiralah pukul 6 bangun tidur tu. Entah-entah keluar pukul 3 kot, tak boleh pakai. Kemungkinan tu ada? Ya ada, tapi tak pakai. Pakai bermula ada darah, iaitu pukul 6. Bila melihat darah. Tapi dalam menentukan suci, dia ambil ke belakang. Bangun pukul 6, dia haid dah 6 hari dah. Masa nak tidur, cek ada darah lagi. Masa dia bangun tidur, pukul 6, tengok darah dah tak ada. Maksudnya dah suci. Dari sudut nak menentukan suci, dia kena ambil ke belakang. Iaitu pukul 12 masa dia tidur tadi. 12. Okey. Seterusnya. Jika diperiksa penghujung asar, masih ada haid penghujung asar dan penghujung maghrib telah suci, maka dikira suci sejak penghujung asar. Gitu. Ini yang tadi kita bincang berkaitan dengan tidur bangun tidur. Yang ini dari sudut dia tak tidur pun siang hari. Jadi kan kata tadi digalakkan cek pada penghujung sembahyang. Dia cek penghujung nak habis waktu subuh, dia cek ada darah lagi. Lepas tu dia cek nak habis Zuhur. Zuhur nak habis lagi 5 minit. Nak masuk asar lagi 5 minit. Dia cek ada darah lagi. Okey. Kemudian asar masuk. Nak masuk maghrib lagi 5 minit, dia cek. Okey, dia cek nak masuk maghrib lagi 5 minit. Nak masuk maghrib 5 minit ni. Nak masuk maghrib lagi 5 minit. Maka tiba-tiba nak masuk maghrib lagi 5 minit, darah tak ada. Darah tak ada. Lagi 5 minit nak masuk nak habis subuh, darah ada lagi. Jadi tak sembahyang lagi lah. Bila pula cek dah nak habis Zuhur, nak masuk asar, cek darah ada, tak sembahyang lagi lah. Masuk asar pula, ujung asar nak masuk maghrib, lagi 5 minit nak masuk maghrib, cek darah kering. Okey, maka suci dia kira adalah penghujung asar. Maksud dia cek penghujung maghrib. Silap. Asar masih ada lagi. Penghujung maghrib tu, maksudnya dia cek bukan asar. Saya bagi contoh asar, bukan asar. Saya bagi contoh maghrib. Saya ulang balik sekali lagi. Contoh tadi tersilap. Hujung subuh dia cek ada lagi, maka dia tak boleh sembahyang lagi lah, ada darah lagi. Hujung Zuhur dia cek ada darah lagi, maka tak boleh sembahyang lagi lah. Hujung asar, nak masuk maghrib ni, hujung asar dia cek ada darah lagi. Tu betul. Sebab contoh tulis lain. Hujung asar nak masuk maghrib ada darah lagi, tak boleh sembahyang lagi. Hujung maghrib lagi 5 minit nak masuk isyak, hujung maghrib dia cek ada darah yang ada tadi tu tak ada dah pada penghujung maghrib. Okey. Bila last dia cek penghujung maghrib tu lah tak ada darah.
Bila bermula suci dikira? Bermula suci dikira adalah penghujung asar, ataupun kita kata penghujung asar tu lah. Penghujung asar, lagi 5 minit sebelum masuk asar, yang dia check tadi tu, dikira waktu tu. Jadi maknanya dikira suci penghujung asar. Kesan daripada hukum ni adalah dia kena sembahyang lah asar, qada asar. Dia kena qada asar tu sebab dah suci waktu tu. Dia masa cek penghujung asar ada darah, tahu. Memang tahu ada darah penghujung asar. Tapi lepas pada tu dia tak cek dah. Lepas penghujung asar dia tak cek dah. Bila dia cek? Dia cek pula penghujung maghrib. Penghujung maghrib tu tak ada darah. Maka dikira penghujung asar. Maka dia kena qada asar. Bila kena qada asar, wajib qada zuhur juga. Tu bab lain. Dikira suci dia bermula penghujung asar. Okey. Kecuali memang dia cek tu bukan penghujung asar. Dia cek tu memang dah habis asar baru dia cek. Tu tak boleh lah. Dia cek asar dah habis. Masa dah masuk maghrib baru dia cek. Dah masuk maghrib baru dia cek. Itu confirm lah, tak perlu qada asar sebab dia dah confirm dah. Dia cek bila masuk maghrib. Kalau masuk maghrib pukul 7.30, 7.25 dia cek. 7.25 dia cek tak ada darah. Ada darah. Pukul 7.30 dah masuk maghrib dia cek lagi ada darah juga. Kalau macam tu confirm lah waktu asar tu masih lagi ada darah. Yang ini dia tak cek ketika waktu maghrib, melainkan yang dia cek hanya penghujung maghrib. Jangan salah faham pula. Bila kalau contoh dia cek pukul ni tak disuruh tapi dia buat juga. Dia cek pukul 7.20 ada darah. Maghrib 7.30. Dia cek 7.20 ada darah. Dia cek 7.25 ada darah. Sepatutnya tak payah cek dah. Cek pula ujung maghrib nanti. Tapi dia rajin terlebih, silakan lah. Sebab tidak diberati untuk cek macam tu. Cek sekali aja ujung-ujung. Tapi dia nak cek banyak kali, silakan. No problem. Tapi tak disuruh. Kemudian pukul 7.30 masuk maghrib dia cek ada darah. 7.35 dia cek ada darah lagi. Yang itu confirm dah ada darah waktu asar, tak payah qada. Tak payah qada dah tu confirm dah. Yang ini ketika dia cek penghujung maghrib, dia cek penghujung asar ada darah. Lepas tu tak cek dah. Dia cek sekali lagi penghujung maghrib, nak habis maghrib, tiba-tiba darah tak ada. Oleh kerana tu dia dikira suci dia adalah penghujung asar, bukan penghujung maghrib. Sebab dia tak tahu daripada setelah dia cek penghujung asar tadi sehingga ke penghujung maghrib, dia tak dapat pastikan ada ataupun tidak darah. Yang dia pasti 7.25 ada, tapi tak masuk maghrib lagi, masih lagi asar. Itu dia pasti. 7.26, 7.27 dia tak pasti. Dan bila dia pasti balik, dia pasti 7.25, dia pasti penghujung maghrib darah tak ada. Itu pasti. Habis bila nak kira ni? Dia kira awal. Sebab dia tak pasti. Dia tak pasti. Okey. Okey. Macam tu juga. Tengok yang seterusnya. Jika diperiksa penghujung asar masih haid. Diperiksa penghujung asar masih haid. Jika diperiksa hujung asar masih jika diperiksa hujung asar masih suci. Ini dah terbalik lah cerita ni. Baik. Sambung lagi. Kita sambung. Jika diperiksa penghujung asar masih suci. Diperiksa hujung asar masih suci. Ini dalam masalah datang darah. Dan penghujung maghrib
keluar darah, diperiksa penghujung asar masih suci, dan penghujung maghrib keluar darah, maka dikira haid bermula melihat darah, iaitu penghujung maghrib. Dikira penghujung maghrib, ataupun dikira apabila nampak darah tu. Jadi jika diperiksa di penghujung asar masih suci, yang tadi tu masalah darah berhenti, yang nombor 3. Nombor 4, masalah darah datang, maksudnya dia suci kemudian datang haid, jadi haid. Macam mana? Jika penghujung asar suci lagi, dah suci lama dah, penghujung asar tu memang suci, kemudian tiba-tiba maghrib, ujung-ujung nak masuk isyak, contohlah, darah keluar, maka bermula kiraan haid adalah bermula darah keluar. Sama lah macam contoh tadi, sama lah. Dari segi nak menentukan darah tu, dari segi nak menentukan yang keluar tu haid kerana darah keluar, maka dia ambil ketika melihat darah, waktu melihat darah. Dalam nak menentukan suci, dia tengok kali terakhir, tengok ada darah tu. Bukan ketika suci tengok kira dah bermula saat inilah aku suci. Tidak, dia tengok pada kali terakhir. Walaupun ada tanda-tanda kemungkinan suci tu dah lama. Kan suci ni dah lama dah ni. Walaupun ada tanda macam tu, suci, biarlah suci lama mana pun, walaupun ada tanda kalau darah yang keluar tadi, walaupun kemungkinan darah tu keluar sebelum, ada kemungkinan, tetap juga dengan nak menentukan darah keluar, nak menentukan haid adalah apabila darah itu keluar. Darah tu keluar, maka tentulah ianya haid ketika keluar, ketika lihat darah. Dalam nak menentukan suci, melihat kali terakhir ianya dicek ketika ada darah. Alright, mari kita tengok sikit. Perhatikan contoh tu, boleh tengok contoh kat bawah tu. Mari kita fikir sejenak. Apabila melihat darah, darah sebelum tidur, dia tengok darah. Okey. Ada darah sebelum tidur tu, ada darah. Kemudian ketika dia bangun, suci. Bangun-bangun suci pula. Okey, kita tahu dah hukum dia tadi. Maka suci dikira bermula sebelum tidur, walaupun agak menyanggahi kaedah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin pasti akan menang bila lawan syak. Sebab je ni, bila sebelum tidur ada darah. Okey, bila bangun tu dah suci. Bila yakin suci bila bangun tidur lah. Maka sepatutnya suci tu dikira apabila bila tak ada darah, bila tengok tak ada darah, waktu tu lah. Bukannya dikira sebelum. Kita akan kata gitu. Ya. Pendapat yang kedua, ada dua pendapat kat sini, ada khilaf ulama. Sebahagian ulama kata dalam pengiraan suci tadi, apabila nampak suci, bila suci masa itulah bermula kira itulah suci. Bukan tengok pada waktu yang sebelum macam kita bincang tadi. Ya, ada khilaf ulama di situ. Kerana yakin bila suci, bila cek tak ada, waktu itulah. Kenapa pula kalau penghujung maghrib suci, ataupun bangun daripada tidur suci, sedangkan tidur ada darah,
Kenapa pula nak kira suci bermula tidur tadi? Kira suci bermula tengok suci itulah, bermula bangun tidur tadi. Ya, ada ulama kata faham gitu. Pendapatnya gitu, ada. Tapi pendapat yang muktamad bukan gitu. Pendapat yang muktamad adalah dikira macam dalam kitab kita, boleh tengok tu, carta ada saya, table yang saya bagi tu. Tu. Table tu tengok. Sebelum tidur haid, bangun tidur suci. Bermula dikira suci sebelum tidur. Sebahagian pendapat ada khilaf lah. Sebahagian pendapat ulama ada dikira suci tadi tu, dikira bermula bangun tidur lah. Bermula bangun tidur lah kira. Tapi yang muktamad tidak, macam saya tulis ni lah. Sebelum tidur suci, maknanya dia memang suci. Sebelum tidur tu suci. Kemudian sebelum tidur suci, kemudian bangun tidur ada darah, bermula dikira haid sejak melihat darah. Itu kekal. Itu sepakat ulama. Sepakat ulama. Jadi asar ada darah, masuk asar tu penghujung asar, ada darah haid. Maghrib suci, maka dikira suci bermula asar. Itu pendapat muktamad. Pendapat yang kedua tidak. Bermula suci maghrib lah, dah maghrib tengok suci. Dah cek maghrib suci, bermula cek tu lah. Suci, asar suci, maghrib keluar darah, maka bermula dikira haid adalah sejak melihat darah. Maka kita dapat faham kat sini, ianya betul dia ada khilaf. Yang ulama mengatakan kalau tengok masa cek suci, bermula waktu tu, saat tu lah suci. Dia guna kaedah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin mana? Yakin ketika cek suci kan? Ketika tu lah kira. Tapi kita kena ingat satu perkara. Iaitu tidak diberati, tidak dipaksa, tidak disuruh untuk cek dengan kerap. Jadi, oleh kerana tidak disuruh cek dengan kerap tiap-tiap minit ke, tiap-tiap 5 minit ke, 10 minit, sejam ke, macam mana kalau dia cek 3 hari sekali? Contoh, darah datang, darah banyak 3 hari. Dia tengok, cek hari ketiga ada darah lagi. Kemudian 3 hari lagi, 3 hari seterusnya, jadi 6 hari lah. Hari ke-6 lah maksudnya. Dia cek, darah makin slow tapi darah ada lagi. Kemudian dia tak cek dah. Bila dia cek, hari ke-9 baru dia cek, darah dah suci, dah tak ada dah hari ke-9. Adakah nak kira bermula suci hari ke-9? Ni disuruh fikir. Yang kata pendapat pertama yang macam saya tulis ni adalah yang muktamad, yang lebih kuat. Dia cek 3 hari sekali. 3 hari pertama banyak, dia cek itu memang ada. Masuk 3 hari kedua, hari ke-6 dia cek makin slow dah, tapi ada lagi. Kemudian hari ke-9 baru dia cek, darah dah tak ada. Adakah dikira suci tu hari ke-9? Adakah dikira suci tu hari ke-9? Sebab dia cek kali terakhir hari ke-9. Sebelum hari ke-9 tu dia cek hari ke-6. Masa dia cek hari ke-6 ada darah. Dia cek hari ke-9 tak ada darah. Nak kira bila? Nak kira hari ke-9? 3 hari tu. Kita akan kata gini, Allah, kenapa cek 3 hari sekali? Ceklah sehari sekali ke gitu ke? Tidak diberati, tidak diwajibkan untuk cek dalam jangka masa tertentu. Tidak. Bukan mesti cek sehari sekali. Tak ada. Mesti cek 5 minit sekali. Tak ada juga. Tak ada hukum itu. Maka kalau dia cek 3 hari sekali pun tak boleh salahkan dia. Soalannya, kalau betul dia cek 3 hari sekali, nak kira macam mana? Hari ke-9 tak ada, hari ke-6 ada. Adakah nak kira hari ke-9? Adakah nak kira hari ke-9 baru suci sebab dia cek hari 9? Maka kalau guna kaedah asal, iaitu bermula suci adalah hari yang ke-6, iaitu hari yang ditengok kali terakhir. Maka dengan hukum tadi,
menggunakan kaedah al-aslu baqa'a ma kana ala ma kana hatta yakumud dalilu ala khilafih. Asal perkara itu adalah suci, asal seorang perempuan itu adalah suci sehingga datang dalil yang mengatakan yakin bahawasanya ada darah, barulah ianya dihukum haid. Mengguna dalil itu dilihat bermula suci adalah pada kali terakhir yang cek, ketika ada darah, bukannya pada ketika suci itu. Guna dalil tu. Jadi dalam kes tadi yang dia cek 3 hari sekali tu, hari ke-9 tak ada, hari ke-6 ada, maka bermula suci adalah hari yang ke-6. Maka dia kena qada sembahyang ni banyak tu. Maka di situlah sedikit penerangan kenapa dalam bab ni, dalam bab menentukan suci dan menentukan haid berbeza, kerana tadi perkara tadi. InsyaAllah kita sambung akan datang. Kita akan masuk bab naqa' akan datang. Wallahu alam. Muka surat 34 kita sambung akan datang. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.